Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat, dan ceria. Hari ni kita nak belajar tata bahasa. Kamu keluarkan buku teks dan juga buku tulis tata bahasa. Hari ni kita nak belajar tentang ayat inti ataupun ayat dasar. Seperti biasa, kita akan lihat dulu objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Apa yang kamu akan dapat? Objektif dia untuk membina ayat dengan menggunakan pola ayat dasar. Dengan betul. Kemudian kriteria kejayaan. Yang pertama, menerangkan jenis pola ayat dasar. Yang kedua, menyusun perkataan menjadi ayat yang gramatis mengikut pola ayat dasar yang diberi. Kat situ ada kesalahan ejaan ya. Abaikan, nanti cikgu akan betulkan ya. Dan yang ketiga, mengenal pasti jenis pola ayat dasar berdasarkan ayat yang diberi. Ayat inti. Apa dia ayat inti ni? Inti kuih ke? Bukan bukan inti kuih, bukan inti kuih ketayak, bukan inti karipap. Tapi ayat dasar, ayat utamalah. Ayat inti dikenali juga sebagai ayat dasar. Pola ayat inti ialah ayat dasar yang terdiri daripada subjek dan predikat. Ayat inti ataupun ayat dasar ni ada 4 pola. Jadi kat sini yang paling penting kamu kena tahu subjek dan predikat. Bila kita buat ayat, mesti ada subjek, mesti ada predikat. Kemudian yang ini ada 4 pola ayat dasar. Pola ayat dasar ada 4 tadi tu. Yang pertama, frasa nama tambah frasa nama. Kita akan sebut dia sebagai FN tambah FN. Yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja. Kita sebut sebagai FN tambah FK. Dan yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif. FN tambah FA. Dan yang keempat, frasa nama tambah frasa sendi nama. FN tambah FS. Kita akan lihat satu per satu. Kita tengok contoh. Subjek predikat. Kita mesti, kenapa cikgu buat macam ni? Supaya kamu nampak mana subjek, mana predikat. Bila kita nak tentukan, katakanlah soalan keluar tentang dia suruh kamu tentukan jenis pola ayat. Pola ayat dasar. Tentukan jenis pola ayat dasar berdasarkan ayat yang diberi. Jadi kamu kena tahu dulu subjek dan predikat. Kalau kamu lihat kat sini, subjek semuanya bermula dengan frasa nama. Tengok yang pertama. Frasa nama tambah frasa nama. Encik Hairil seorang arkitek. Yang kedua, subjek frasa nama, predikat frasa kerja. FN tambah FK. Hanan menyertai pertandingan pidato itu. Senangnya frasa ni dia sebenarnya bila sebut frasa nama, frasa kerja, maksudnya dalam ayat tu ada kata nama. Kalau frasa kerja, ada kata kerja. Jadi kita panggil dia frasa lah sebab dia ada 2 perkataan ataupun lebih. Sebab tu kita sebut frasa. Contoh yang seterusnya. Subjek predikat. Frasa nama tambah frasa adjektif. FN tambah FA. Bangunan baharu itu. Subjek. Predikat sangat tinggi. Itu frasa adjektif. Yang keempat, frasa nama tambah frasa sendi nama. FN tambah FS. Fira ke Milan bersama-sama keluarganya. Boleh faham tak? Maknanya kalau kamu lihat kat sini, setiap predikat itu ada frasa yang dikendaki lah. Maksudnya kalau frasa adjektif, dekat predikat tu mesti ada kata adjektif. Contoh kat sini tinggi. Sangat tu kata penguat. Kemudian untuk frasa sendi nama, predikat ke.
Ke tu adalah kata sendi nama. Okey? Boleh faham kan? Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, untuk latihan. Okey, susun semula perkataan atau frasa di bawah. Okey, supaya menjadi ayat yang gramatis. Okey, ayat yang dibina hendaklah menepati pola ayat dasar yang telah ditetapkan. Okey, kat sini cikgu dah bagi beberapa perkataan ataupun frasa. Lepas tu cikgu dah tulis, cikgu nak frasa apa, pola ayat dasar apa. Okey, kat situ kamu lihat. Okey, yang pertama, cikgu dah tulis kat situ FN tambah FK. Okey, jadi frasa nama tambah frasa kerja. Okey, sebelum tu macam cikgu cakap tadi lah. Okey, kita kena kenal dulu subjek dengan predikat. Okey. Jadi kat sini kalau kamu perasan, subjek semuanya bermula dengan frasa nama. Okey, sebab mula dengan subjek kan. Okey, bukan kita mulakan dengan frasa bukan kita mulakan dengan predikat dulu. Itu dia jadi ayat songsang tu ayat terbalik lah. Okey, subjek. Sebelum tu cikgu nak bagi tahu dulu Okey, apa dia subjek? Okey, subjek ni adalah orang ataupun benda. Okey, subjek ni menjadi unsur yang diterangkan. Okey, unsur yang diterangkan. Okey, contohlah. Okey, pokok besar itu. Okey, pokok besar itu. Itu adalah subjek. Okey, unsur yang diterangkan. Okey, pokok ialah benda lah. Okey, kemudian cikgu sambung Okey, ditebang kerana membahayakan orang ramai. Okey, ditebang sampai habis tu, sampai orang ramai tu adalah predikat. Okey, kalau kat sini kalau kamu perasan pokok besar itu adalah frasa nama. Ditebang. Ditebang adalah kata kerja. Okey, jadi kalau frasa kerja ni senang je kita nak kenal pasti. Okey, jadi mesti ada kata kerja lah. Okey, kata kerja yang ada imbuhan men. Okey, ada ber. Okey, ada imbuhan di. Okey. Ada apa lagi? Ada juga yang kata kerja yang kata dasar saja. Contoh makan. Okey. Tidur. Okey. Itu menunjukkan perbuatan lah. Jadi perbuatan frasa kerja senang kita nak kenal pasti. Okey. Boleh faham kan? Okey, predikat pula. Okey, dia merupakan kumpulan perkataan. Okey, yang tergolong dalam satu ayat. Okey, predikat ni unsur yang menerangkan subjek. Okey, kalau subjek tadi unsur yang diterangkan, pokok besar itu. Okey, kalau predikat pula unsur yang menerangkan subjek. Okey, ditebang. Okey, kerana membahayakan orang ramai. Okey, jadi bila kita nak buat pola ayat dasar, kita nak kena pasti kita kena tahu subjek dengan predikat dahulu. Okey, kamu lihat kat sini latihan. Okey, cikgu dah beri beberapa perkataan ataupun frasa kat situ. Jadi kamu susunkan mengikut pola ayat dasar yang cikgu nak. Okey, yang pertama frasa nama tambah frasa kerja. Okey, yang kedua bawah tu okey, frasa nama tambah frasa sendi nama. Okey, FS Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ketiga ni frasa nama tambah dengan frasa adjektif. Okey, frasa adjektif. Adjektif lah kata sifat kita dah belajar dah pun. Okey, itu latihan yang pertama. Okey, latihan yang kedua, ni cikgu dah bagi siap-siap subjek dengan predikat. Kamu dah tak perlu nak, kalau ikutkan cikgu mula-mula buat terus sambung ayat tu, tak ada subjek, tak ada predikat. Jadi kamu kena pasti pola ayat dasar tersebut FN tambah apa. Tapi takut kamu masih lagi tak boleh nampak. Okey, cikgu bantu kamu, cikgu kenal, cikgu dah siap-siapkan. Okey, dah kenalkan. Okey, mana subjek, mana predikat. Okey, jadi tinggal kamu nak tulis pola ayat dasar dia apa sahaja. Okey, FN tambah FK ke, FN tambah FS, okey, FN tambah FA. Macam itulah. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, gadis yang berbaju kebaya itu ialah pengerusi Persatuan Bahasa Melayu SMK Manik Urai. Okey, yang kedua, okey, kamu kena pastilah FN tambah FA ke, FN tambah FK ke. Okey, tulis dekat kotak itu Okey, yang kedua, pemuda yang sedang melukis gambar kartun itu kartunis terkenal. Okey, yang ketiga, Perdana Menteri ke Arab Saudi bersama-sama Menteri Luar Negeri. Okey, yang keempat,
Tiras Hafi menyarungkan cincin ke jari manis permaisuri hatinya. Okey, jadi kamu kena pasti pola ayat dasar tersebut. Okey, tak banyak pun, sikit. Yang tadi tu tinggal nak susun perkataan jadi ayat yang betul. Okey, mengikut pola ayat dasar yang telah cikgu beri. Okey, latihan yang kedua, kamu hanya tulis FN tambah FK, FN tambah FA, okey, dan sebagainya lah. Okey, kena pasti Okey, tak banyak bukan? Yang itu sahaja. Jadi, madah pujangga, okey, biasanya cikgu bagi peribahasa, okey, ataupun pantun, okey, ataupun perkataan lah yang baharu. Okey, jadi hari ni masih lagi nak bagi peribahasa. Okey, kita tengok peribahasa dia. Okey, bukannya diretak panas. Okey, maksudnya sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak diperkatakan orang. Okey, bukannya diretak panas. Okey, maksudnya sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak diperkatakan orang. Okay, maksudnya orang banyak bercerita lah. So, jadi kejadian itu berlaku sebabkan banyak sangat orang bercerita tentang perkara tersebut. Okey, boleh faham Okey, sumber. Okey, kat sini dah ada sumber dapat daripada mana peribahasa ni. Okey, Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka 2016. Okey, itu sahaja. Dah tulis terima kasih dah kat situ Okey, ada sebarang pertanyaan? Okey, hubungi sahaja cikgu. Okey, nak WhatsApp boleh, nak Telegram pun boleh, nak email. Kalau nak katakanlah nak hantar tugasan, okey, kata susah nak guna handphone, boleh email. Kat situ cikgu dah bagi email cikgu. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanyalah. Okey, apa sahaja yang kamu nak tanya, apa sahaja yang tak faham boleh tanya. Okey, dan cikgu harap kamu dapat siapkan segala tugasan kamu. Okey, minggu depan tak ada kelas. Okey, sebab kita cuti pertengahan tahun pertengahan penggal. Okey, jadi minggu depan tiada PDPR lah. Okey, jadi kamu berehat. Okey, sebelum kita berjumpa, okey, sesi bersemuka pada 5 hari bulan 4 2021 akan datang. Okey, pastikan jaga diri, jaga kesihatan supaya boleh datang ke sekolah pada 5 hari bulan 4 nanti. Okey, itu saja. Terima kasih. Share, nandri, syukran, arigato, gracias. Bye, jumpa lagi.